Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Channel di mana kita bedah, kupas dan bongkar isu-isu panas tanah air, terutama yang tidak sempat ataupun sengaja tidak disiarkan di media arus perdana. Kalau Anda baru lagi di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng itu. Sebab kita sentiasa bawakan cerita yang menyengat dan kadang-kadang menggugat. Pada video kali ini, kita akan ulaskan satu pengumuman yang besar dari Sabah yang mungkin akan ubah lanskap politik negeri itu di dalam pilihan raya negeri ke-17 nanti, atau ringkasannya PRN 17. Ceritanya macam nih. Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS sudah mengumumkan bahwa mereka bersedia bertanding solo kalau Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Sabah sepakat ingin bergabung di dalam PRN nanti. Ya, memang kamu tidak dengar salah, mereka bersedia untuk bertanding solo, tanpa tongkat, tanpa payung politik pusat. Kenyataan ini bukan dikeluarkan oleh sembarangan orang ya. Ia datang daripada Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Haji Jinor yang juga pengerusi GRS. Dalam satu kenyataan rasmi beliau menegaskan bahwa GRS mahu mengekalkan prinsip asas mereka, yaitu kerajaan negeri Sabah sepatutnya dipimpin oleh parti tempatan. Alasannya, parti lokal lebih faham realiti, budaya dan juga keperluan rakyat Sabah. Betul atau tidak? Mari kita kupas. Haji Ji kata kalau BN dan PH sudah buat keputusan muktamad ingin bergabung, GRS tidak akan menunggu lagi. Mereka akan terus jalan sendiri dan dalam masa yang sama akan coba bekerja sama dengan parti-parti tempatan lain yang sehaluan. Kalau kita pikir balik, ini langkah yang cukup berani. Malah ada yang kata berisiko tinggi. Tetapi Haji Ji jelas dengan pendirian dia. Katanya menyimpang daripada prinsip parti lokal sebagai teras negeri, ini bermakna kita mengabaikan aspirasi rakyat Sabah. Tetapi kawan-kawan, GRS bukan sekadar cakap kosong. Di peringkat akar umbi, kita dapat tengok semangat yang sama sedang membara. Contohnya Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Petagas. Dalam satu mesyuarat tahunan gagasan rakyat di Petagas baru-baru ini, dia yakin sangat yang GRS boleh menang PRN 17 walaupun bertanding tanpa sokongan gabungan yang besar. Dia berkata rakyat Sabah ini lebih percaya kepada acuan lokal sebab mereka sudah penat dengan percaturan politik dari Kuala Lumpur. Menurut beliau, GRS ada kekuatan sendiri, lebih-lebih lagi dengan gagasan rakyat sebagai tulang belakang dan jentera parti pun sudah mula bergerak. Mereka sudah kenal pasti lebih 6.000 pengundi putih daripada lebih 18.000 pengundi berdaftar di DUN Petagas. Yang menariknya 60% pengundi kat situ pun terdiri daripada golongan muda. Ini adalah satu angka yang sangat penting sebab undi anak muda ini boleh jadi penentu menang atau kalah mana-mana calon nanti. Tapi sekarang saya ingin bertanya kepada kamu semua. Betul atau tidak GRS cukup kuat untuk bertanding secara solo? Kita kena ingat balik, masa PRU 15 yang lepas, GRS dapat terus kekal relevan sebab ada kerjasama dengan PH di dalam kerajaan perpaduan. Kalau sekarang mereka ingin bercerai daripada gabungan itu dan lawan sendiri, adakah mereka akan survive dalam medan politik yang penuh dengan serpihan ini? Dan satu lagi, kenapa BN dan PH pusat tiba-tiba ingin bergabung di Sabah? Dulu masa mula-mula GRS ditubuhkan dan ambil alih pentadbiran negeri, kerjasama antara GRS dan PH Plus berjalan dengan lancar. Tetapi tiba-tiba pemimpin pusat mengumumkan kerjasama antara PH dan BN pula. Tidak berbincang dulu pun dengan Sabah. Apa cerita ini?
Adakah Sabah ini cuma alat dalam percaturan politik Putrajaya atau adakah suara pemimpin negeri tidak dipedulikan? Kalau kamu tanya saya, memang ini bukanlah soal siapa lebih kuat ataupun siapa lebih populer. Ini soal prinsip dan maruah politik Sabah. Haji G kata GRS tidak akan buang prinsip demi kerjasama politik jangka pendek. Tapi kita juga kena tanya, adakah prinsip ini akan menyelamatkan mereka ataupun menjerumuskan mereka ke dalam kekalahan? Dan satu lagi perkara yang menarik, kalau GRS bertanding secara solo dan PHBN bergabung, undi akan pecahkan. Dan kalau undi pecah, siapa yang akan untung? Warisan, KDM, atau parti lain yang tengah tunggu peluang untuk menyelit? Kita juga kena ingat bahwa politik Sabah ini sangat dinamik dan penuh dengan kejutan. Hari ini kawan, esok tiba-tiba jadi lawan. Hari ini satu gabungan, minggu depan lain pula. Jadi tindakan GRS untuk bertanding solo boleh jadi satu langkah strategik untuk menunjukkan kekuatan sebenar mereka. Atau satu perjudian politik yang sangat mahal harga taruhannya. Pada itu ada juga yang kata GRS ini walaupun parti lokal tapi tetap bergantung kepada Putrajaya dari segi dana, pembangunan, dan juga kelulusan proyek besar. Jadi benarkah mereka ini betul-betul bebas atau sekadar nama saja yang lokal tetapi masih lagi kena bagi report ke pusat? Dan kalau kita tengok daripada reaksi netizen pun, ramai juga yang sudah mula mempersoalkan sama ada GRS ini benar-benar membawa suara rakyat Sabah ataupun cuma bawa naratif lokal untuk kepentingan politik. Kita kena jujur, yang rakyat sudah semakin bijak dan mereka tahu bila ahli politik cuba untuk bermain sentimen. Jadi geng, saya ingin tahu pula pendapat kamu semua. Adakah kamu sokong keputusan GRS untuk bertanding secara solo di dalam PRN17 nanti? Atau kamu rasa mungkin lebih baik yang GRS ini terus kekalkan kerjasama dengan PH Plus demi kestabilan? Dan kalau Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Sabah bergabung, adakah itu satu bentuk pengkhianatan terhadap kerjasama sedia ada dengan GRS? Adakah ini petanda bahwa Parti Nasional sudah mulai bercampur tangan terlalu dalam di dalam urusan politik negeri? Baiklah, oleh itu kami di Currents VMY akan terus ikuti perkembangan ini dan bongkar lagi apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi kalau kamu suka analisis seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dengan kawan-kawan dan komen pendapat kamu di bawah. Kita ingin tahu suara rakyat Sabah macam mana sebenarnya. Dan sebelum itu jangan juga lupa untuk subscribe kepada channel ini Currents VMY, sebab di dalam video yang akan datang kita akan tengok pula reaksi daripada parti-parti lain macam Warisan, KDM dan juga UMNO Sabah terhadap langkah solo GRS ini. Mungkin ada plot twist yang kita tidak akan jangka. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Saya tinggalkan kamu dengan satu soalan terakhir untuk renungan kita semua. Adakah PRN17 ini akan menjadi titik permulaan kebangkitan sebenar politik lokal Sabah atau permulaan kepada perpecahan yang lebih besar di negeri di bawah bayu ini? Jumpa lagi di dalam video seterusnya hanya di Currents VMY, Suara Rakyat, Denyut Politik Malaysia. Salam sejahtera, terima kasih semua.